Aduh, siapa langgar pula? Aduh. Oi, macam mana kau buat kereta? Ni langgar kereta aku dah ni. Aduh cik, minta maaf cik. Tadi member WhatsApp tadi. Kalau tengah bawa kereta, jangan duk tengok phone, jangan duk tengok depan mata tu, tengok depan, faham tak? Cik, minta maaf cik. Minta maaf sangat-sangat. Mana boleh macam ni, cik? Encik tak kenal lagi saya siapa. Jangan sampai saya saman, cik. Cik, macam mana cik? Tak apa. Saya rasa kita settle sini sajalah. Saya pun mungkin tadi ada emergency break. So, tak apalah. Saya pun minta maaf lah. Betul cik? Betul. Tak apa. Kita settle je. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga page dan juga blog saya iaitu drzubadi.com. Hari ini alhamdulillah hari Isnin 9 suku. Tadi kita dah mulakan introduction dan juga kita akan mulakan perkongsian pada hari ini berkaitan dengan tajuk yang agak menarik juga iaitu kegagalan jantung dan juga barah, yang mana satu yang lebih berbahaya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang mana bersama saya pada malam ini untuk mendengar perkongsian saya berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan saya sepanjang 25 tahun saya menjadi pengamal perubatan am. Jadi bagi mereka yang belum mengenali diri saya ingin memperkenalkan diri. Saya Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Sebelum ini saya bekerja di hospital di selatan tanah air. Kemudian saya menyertai kumpulan perubatan pengamal perubatan am di kumpulan klinik lah di selatan tanah air selama lebih kurang 10 tahun. Dan sekarang ni banyak saya menumpukan kepada penulisan, perkongsian di dalam media sosial dan juga ceramah tentang cara untuk kita menukar cara hidup agar kita menjadi lebih sihat. Dan hari ini insyaAllah bersama dengan kita, saya bacakan dulu kalau ada rakan-rakan yang telah bersama. Puan Nurhayati Muhammad Noor, Puan Nurhayati Noor. Terima kasih kerana berkongsi. Puan Zarul Amri, Waalaikumsalam. Ani Osman, Waalaikumsalam. Susriyanti Syamsir, Waalaikumsalam. Azila Muhammad, Waalaikumsalam. Zahara Hamzah, Waalaikumsalam. Hairah T, Waalaikumsalam. Anissa Nur Hakim, Waalaikumsalam. Jadi kita menunggu lagi lah, mungkin beberapa saat lagi untuk kawan-kawan kita masuk. Okey, yang lainnya Syahrul Nizam Sulaiman, terima kasih. Zaliha Hajibal, Waalaikumsalam. Syahrul Nizam, Waalaikumsalam. Dan mungkin saya percaya ada beberapa lagi yang akan masuk. Jadi kita mulakan dulu dengan apa yang dikatakan sebagai kegagalan jantung dan juga apa yang dikatakan sebagai penyakit kanser. Jadi kegagalan jantung ni sebenarnya bermula ataupun berlaku apabila otot-otot jantung kita lagi sudah tidak mampu mengempam darah yang berada di dalam jantung keluar melalui aorta ke kawasan periferi seperti tisu-tisu seperti buah pinggang,
tisu seperti otak kita, kaki dan tangan dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, kita tak mampu nak mengepam seperti masa kita sihat. Sebagai contoh, kalau kita duduk saja, kemungkinan dia punya kadar degupan jantung tu lebih kurang antara 60 hingga 100. Tetapi apabila kita berlari, kita membuat kerja, lebih banyak oksigen yang kita perlukan, lebih banyak nutrien yang kita perlukan, jadi kadar degupan jantung tu dia akan bertambah laju. Tetapi percayalah bahawa apa yang kita sebut sebagai kadar output ataupun ejection fraction, maksudnya darah yang berada dalam jantung tu untuk keluar tu, dia agak lebih kurang agak sama saja, cuma kelajuan dia tu. Jadi apabila seorang itu mengalami kegagalan jantung, dia dah tak mampu lagi jantung dia untuk mengepam dengan lebih laju. Contoh dia dalam keadaan rehat pun kadang-kadang dia dah rasa macam termengah kan. Sebab apa, degupan jantung dia pun dah tak laju, mungkin 30 kali per minit. Dan apabila dia melakukan kerja, berjalan sebagai contoh, pun dia dah tak mampu lagi sebab sepatutnya degupan jantung laju. Tetapi degupan jantung dia masih lagi perlahan, 30, mungkin 35 saja. Jadi dia tidak mampu mengepam darah dengan lebih baik. Itu yang disebut sebagai kegagalan jantung. Punca dia banyak. Antara biasanya puncanya lah apabila seseorang itu pernah mengalami serangan sakit jantung. Sebelum ni dia pernah mengalami serangan sakit jantung. Mungkin sekali, mungkin 2 kali. Apa yang berlaku ialah otot-otot jantung dia sebahagiannya telah mati. Disebabkan oleh serangan sakit jantung, jadi dia tak mampu mengepam lagi. Jadi itulah antara punca yang biasa berlaku seorang itu mengalami apa yang kita pula apabila berlaku di mana-mana saja dalam tubuh kita. Sel ini sepatutnya membiak, berkembang dengan cara dia akan, sel ni dia satu, apabila dia membiak tu dia akan pecah, yang ni kita panggil pembiakan dia, kemudian dia akan mature, dia akan membesar sebagai sel-sel biasa. Itu yang biasa berlaku. Tetapi dalam hal kanser ni, pembelahan atau pembiakan sel-sel ni berlaku dengan secara laju. Bila berlaku dengan secara laju, apa yang berlaku ialah sel ini tidak matang. Patutnya dia membiak, dia ada proses pematangan. Bila pematangan, dia akan menjadi sel-sel yang normal. Tetapi bagi pembelahan sel, pembiakan, dia tidak menjadi sel-sel yang normal, sel-sel yang matang, dan dia terus membiak lagi sehingga dia memenuhi kawasan tersebut. Jadi sama ada dia tumor benign yang tidak merebak dengan cepat ke tempat-tempat lain, atau kita sebut sebagai metastasis, ataupun yang kita sebut sebagai kanser, malignant, yang mana dia boleh berpindah ke tisu-tisu lain ataupun tisu atau bahagian yang lebih jauh melalui saluran darah ataupun saluran limpa. Yang ini yang kita panggil kanser ataupun malignant. Jadi itulah kanser. Jadi kita akan discuss lagi punca-punca dan sebagainya. Jadi mana yang paling bahaya? Jantung ni sebenarnya adalah sebagai enjin kepada kita. Kalau kita tidak ada enjin, bayangkan kereta tak ada enjin, kereta tidak boleh hidupkan dan tidak boleh digerakkan. Begitu juga jantung kita ni. Jantung kita bila berhenti saja, dikatakan jika lebih daripada 3 hingga 5 minit, oksigen tidak sampai kepada otak kita, sel-sel otak kita akan mati dan berkemungkinan kita akan berada dalam tahap koma. Bila tahap koma tu nak disedarkan balik mungkin dah terlalu susah. Sebab itu, sebagai contoh, kalau seorang itu mengalami tenggelam tenggelam dalam laut, dalam air, ataupun dia mengalami sebarang yang menyebabkan dia jantung dia tidak boleh mengepam. Sebab tu kita harus melakukan CPR. Supaya apa? Supaya jantung kita mengepam balik, menolak darah ke otak supaya otak dapat hidupkan. Kalau tak, kita akan menghadapi masalah. Jadi mana satu yang lebih bahaya? Kalau tanya saya, barah ni, malignant ni, once dah kena,
kemungkinan untuk sembuh tu dia agak sukar sikit kalau itu bergantung pada umur, status tubuh kita, bergantung pada jenis kanser kita, bagaimana kita daya tahan kita, bagaimana kita boleh tolerate dengan rawatan yang diterima. Jadi banyak. Caranya agak sukar. Sebab apa? Sebab rawatan tu agak agresif. Setengah orang tu boleh, setengah orang tu dia tak mampu. Tak mampu. Kalau serangan sakit jantung, ada orang kadang-kadang dia boleh survive untuk serangan kali pertama. Lepas serangan kali pertama, doktor bagi ubat, buat BCG, sempat buat kita panggil pintasan saluran darah. Dia mungkin akan cepat sikit lah, akan membantu. Tetapi jika andai kata tidak sempat melakukan pemindahan atau pembedahan itu, kemungkinan dia tidak dapat diselamatkan. Jadi boleh buat begitulah. Dan kalau dapat diselamatkan pun, kemungkinan otot-ototnya mungkin telah mati, sebahagiannya telah mati. Dan ini akan akhirnya pada satu ketika menyebabkan mungkin jantung dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Disebabkan banyak faktornya. Antaranya dia boleh merosakkan otot itu sendiri, otot-otot jantung. Jadi jantung tidak boleh mengepam. Itu yang pertama. Atau dia merosakkan jaringan elektrik, yang mana dia akan memberi isyarat untuk jantung tu, apa orang cakap tu, mengepam. Tadi jantung tadi, otot untuk mengepam. Tetapi dia harus mendapat isyarat daripada apa yang kita sebut sebagai nodes. Ada sinus node sebagai contoh. Dia akan memberi isyarat supaya kita mengepam. Jadi jaringan elektrik tu daripada node tu kepada seluruh otot jantung tu telah dirosakkan dan menyebabkan kadang-kadang jantung tu tidak boleh mengepam mengikut apa sebut mengikut rhythm dia sendiri. Kadang-kadang dia lambat. Kadang-kadang dia ada kita panggil missing beat. Maksudnya dup, kemudian diam sekejap, kemudian sambung lagi dup, diam lagi, baru sambung. Itu sebagai contoh. Dan banyaklah dia punya kepelbagaian masalah degupan jantung ni. Jadi kita tengok rakan-rakan kita dulu. Okey, saya minta maaf lagi sekali kalau saya tidak dapat membaca. Kalau saya tidak dapat membaca sebabkan kadang-kadang masalah Facebook ni saya tak dapat membaca dalam tuan-tuan punya komen. Jadi saya tengok lagi sekali. Okey. Liza Hussein, Waalaikumsalam. Marian Petra, Waalaikumsalam. Hasnan Kasim, Waalaikumsalam. Ahmad Fairuz, Waalaikumsalam. Khaidir Muhammad, Waalaikumsalam. Mim Gani, Waalaikumsalam. Nur Hariza, Assalamualaikum doktor. Apa tanda-tanda sakit jantung? Tanda sakit jantung ni dia ada dua lah. Kalau kegagalan jantung ni kita dah panggil dia sebagai terminally kita boleh sebut sebagai terminally ill. Maksud dia dah sampai ke hujung dah. Dia dah tak mampu lagi. Satu lagi serangan sakit jantung. Jadi untuk kegagalan jantung ni atau kita sebut sebagai lemah jantung, apabila tanda dia ialah kita punya nadi kita. Nadi kita terlalu perlahan, kurang daripada 60. Itu yang pertama. Dan sepatutnya apabila kita berjalan atau melakukan aktiviti fizikal, selalunya dia akan naik. Contohnya kalau biasa normal 80, bila kita berjalan dan sebagainya, dia akan naik ke 100, mungkin 105. Tetapi orang yang ada masalah kegagalan jantung ni, selalunya dia tak naik. Bila tak naik, dia akan mengalami masalah pernafasan. Nafas macam tak cukup sebab bila kita bergerak, kita memerlukan oksigen dan nutrien. Jadi, pertama sekali ialah degupan jantung dia tu kurang daripada 60 dan apa dia bergerak. Kadang-kadang dia duduk saja pun, duduk diam pun dia dah macam tercungak-cungak, macam nafas tak ada. Orang Kelantan cakap tak ada nyawa. Dia dah macam susah nak bernafas. Itulah tanda-tanda utama. Berarti banyak lagi tanda-tanda, tapi yang itu sekali. Kalau sebab contoh kita tengok ibu bapa kita contoh dah tua, dah ada masalah pelbagai dan kita tanya dia macam mana, kita tengok dia macam susah nak bernafas walaupun kadar rehat. Nak bergerak pun rasa macam dah tak boleh dah, cepat penat, terlalu suka bernafas dan sebagainya. Itu tanda-tanda. Itu tanda-tanda lah. Kalau serangan sakit jantung pula dia lain.
serangan sakit jantung ialah apabila secara tiba-tiba darah tidak sampai kepada otot-otot jantung disebabkan sebagai contoh sumbatan yang menghalang darah masuk ke dalam tisu-tisu pada jantung ni. Ini yang menyebabkan dia akan pertama sekali dia akan rasa sakit, tak selesa. Lepas tu dia akan rasa berpeluh-peluh. Lepas tu dia akan rasa berdebar-debar, dagupan jantung laju. Kemudian yang paling teruk kemungkinan dia akan rasa sakit lah sebelah kiri terutamanya. Kadang-kadang sakit tu sampai ke belakang, sakit tu sampai ke tangan sebelah kiri ataupun mungkin ke sebelah kanan dan sebagainya. Jadi kena bezakan antara nanti doktor akan buat pemeriksaan sama ada betul-betul jantung ataupun disebabkan oleh perut kita, gastrik ke, ataupun disebabkan oleh reflux, GERD, ataupun disebabkan oleh batu pada pundi empedu. Jadi kena cek. Kalau doktor tengok ECG sebagai contoh normal, kemungkinan kena cek lah kita punya perut. Mungkin ada masalah, ada luka di situ, gastrik, kemungkinan masalah GERD. Kemungkinan kita buat ultrasound, nak tengok kemungkinan mungkin ada batu pada pundi empedu. Jadi kita kena tengok masalah-masalah yang selainnya. Okey, Cik Cinta. Waalaikumsalam. Norizan. Waalaikumsalam. Kegagalan jantung saya dah sebut tadi. Suhana Hassan. Waalaikumsalam. Syahrudin Din Bey. Waalaikumsalam. Wan Zulaini. Wan Yaakob. Waalaikumsalam. Zuraiti Hassan. Waalaikumsalam. Ran Ibrahim. Waalaikumsalam. Faridah Samad. Waalaikumsalam. Izzah, terima kasih berkongsi. Dian. Waalaikumsalam. Hamsah Yaakob. Adakah kaitan jantung dengan thyroid? Jadi saya dah sebut tadi punca-punca kegagalan jantung. Antaranya mungkin sebelum ini pernah mendapat serangan sakit jantung. Ini kegagalan yang kita sebut sebagai CCF ataupun kita sebut sebagai congestive cardiac failure, CCF. Kalau doktor ada tulisan doktor, diagnosis tu dia tulis CCF, congestive cardiac failure, itu maksud dia jantung kita dah gagal berfungsi. Punca-puncanya antara pertama sekali itulah kita pernah mendapat serangan sakit jantung pertama sekali. Yang kedua selalunya kita sebutkan ialah disebabkan oleh masalah chronic hypertension. Chronic hypertension apabila jantung kita ni apabila dia ya puan, jantung kita ni apabila dia berdegup, pressure yang terlalu kuat. Maksudnya sebagai contoh pemuda, selalunya pressure kita 120/80, contoh begini je. Tetapi pressure kita meningkat, jadi jantung ni terpaksa bekerja dengan lebih kuat untuk mengepam. Tuan-tuan bayangkan hari ni kalau kita mengangkat berat, mungkin 5 kilo, 10 kilo, lama-lama apa jadi pada otot kita? Otot kita akan menjadi lengur. Kalau kita tak rehat, kemungkinan kita dah tak boleh mampu lagi lah nak mengangkat walaupun mungkin 1 kilo, setengah kilo. Begitu juga jantung. Apabila dia terlalu pump, terlalu kuat, tu lama-lama dia dah tak boleh tahan. Dia akhirnya menyebabkan dia dah menjadi degupan tu, pengepaman tu menjadi perlahan. Yang ini dah kita sebut sebagai kegagalan jantung. Jantung. Selain daripada itu mungkin dirosakkan oleh faktor-faktor lain. Contohnya pesakit diabetes, yang mana gula tu merosakkan otot-otot pada jantung. Mungkin serangan autoimmune disease boleh juga merosakkan jantung, menyebabkan otot jantung tu dah tak kuat. Atau serangan virus yang lain. COVID sebagai contoh, antara komplikasinya ialah pada jantung, menyebabkan jantung itu menjadi lemah. Jadi itulah punca-punca kegagalan jantung. Kita tengok lagi rakan-rakan kita yang lain. Okey, Ran Ibrahim, Waalaikumsalam. Faridah Samad, Waalaikumsalam. Izzah Yaakob. Okey, saya ingat ni yang tadi ni. Puan Absah Yaakob, dia bertanya apakah kaitan antara jantung dan thyroid. Thyroid ni sebenarnya adalah hormon yang kita perlukan untuk orang cakap tu untuk koordinasi tenaga dalam tubuh kita. Maksudnya bila kita ada thyroid hormon yang bagus, basic
metabolic rate kita akan menjadi lebih tinggi bila diperlukan. Sebab tu orang yang mengalami masalah hypothyroid, sebagai contoh dia mengalami masalah kegemukan. Walaupun dia cuba berdiet, walaupun dia tak makan dan sebagainya, berat badan dia agak sukar diturunkan disebabkan oleh BMR dia agak rendah, disebabkan oleh mungkin mengalami masalah hormon thyroid yang rendah yang kita sebut sebagai hypothyroid. Dan bagi contoh pula, orang yang mempunyai berlebihan thyroid, kita sebut sebagai hyperthyroidism, dia menyebabkan basic metabolic rate dia tinggi. Jadi orang macam ni selalu kelihatan dia kurus, walaupun dia tak diet, kurus je badan dia kan. Tapi selain daripada itu, dia juga memberi kesan kepada jantung, dan jantung dia akan menjadi berdebar-debar, laju je, dan akhirnya menyebabkan sebagai contoh dia tidak boleh nak tidur, dia mudah mendapat masalah panic disorder, yang itu disebabkan oleh thyroid yang berlebihan. Jadi apabila terlalu banyak sangat pun boleh menyebabkan kita panggil dia thyroid storm, yang mana kadang-kadang jantung tu dia dah tak boleh nak cope, selalu banyak stimulation, dia tak boleh nak cope, jantung kita boleh berhenti. Sebab tu orang yang mengalami masalah hyperthyroidism ni, dia kena berhati-hati sebab jantung dia kadang-kadang boleh berhenti. Yang itu yang bahaya. Jadi saya rasa boleh menjawab soalan. Selain daripada itu juga saya nak menambah sedikit, thyroid ni boleh mengganggu hormon, terutama bagi wanita. Dia boleh mengganggu kitaran haid. Jadi wanita sebagai contoh yang mempunyai berlebihan thyroid atau berkurangan thyroid hormon, kadang-kadang memang kitaran haidnya dia akan menjadi tidak menentu. Itu contoh dia lah. Okey, Liza Ghaffar. Ya, Waalaikumsalam. Amy Olive House, Kuala Lumpur. Waalaikumsalam. No Amy. Betul ke saya sebut nama puan ni? No Amy Ashida. Waalaikumsalam. Ingat zaman doktor di Poliklinik Penawar dulu. Ya. Saya bekerja di situ dulu. Hanim Effendi, Ibnu Zahir. Terima kasih berkongsi. Umi Mama Jubi. Waalaikumsalam. Sejauh manakah serius unstable angina dan apa rawatan yang sesuai? Jadi angina ni merujuk kepada sebenarnya apabila kita punya jantung kita ni mengalami serangan sakit jantung menyebabkan kita rasa sakit. Walaupun dah diberikan rawatan, dia tidak stabil. Sebab tu disebut sebagai unstable angina. Maksud dia kita punya jantung kita ni dia masih lagi cakap lebih mudah ialah tidak dirawat dengan sempurna. Maksud dia masih lagi mengalami risiko untuk mendapatkan serangan sakit jantung yang kali kedua. Selalunya unstable angina ni memang kena masuk ke hospital untuk observation, untuk pemerhatian supaya keadaannya akan menjadi lebih stabil. Jadi bagaimana nak menentukan dia stabil? Doktor akan melihat bacaan ECG dia. Kalau ECG dia sebagai contoh normal, tidak ada masalah lain, kemungkinan dia boleh keluar ward. Tapi kalau dia masih lagi mengadu rasa sakit dada, susah bernafas, ECG pun terdapat beberapa perubahan yang tidak normal, yang itu yang mungkin kita sebut sebagai unstable angina. Ini untuk pemudahan, untuk mudah faham. Jadi apa yang disebut sebagai unstable angina? Selalunya memang kena duduk ward untuk pemerhatian, tak boleh balik. Bila dah stabil, barulah boleh makan ubat makan untuk jantung. Yang itu doktor akan benarkan balik. Ya. Kita tengok lagi Non Syuhada. Assalamualaikum doktor. Kalau orang tua berumur 60 tahun, degupan jantung 60 hingga 70, okey ke tak? Okey, secara normal, secara am dia, degupan yang jantung normal adalah 60 hingga 100. Macam mana kita nak periksa? Kita periksa nadi. Kita ambil tangan kita di sebelah ibu jari, bawah sikit kita rasa nadi. Cuba kita rasa nadi untuk 1 minit. Secara amnya 60 hingga 100. Ada orang yang tinggi sikit, ada orang yang rendah sikit. Ada orang sebanyak 65. Ada orang 98, tetapi dia masih normal lagi. Tetapi lebih daripada 100 itu dikatakan takikardia ataupun degupan jantung yang laju. Ataupun yang bawah daripada 60
kita sebut sebagai bradycardia. Maksud dia degupan jantung yang perlahan. Jadi 60 hingga 100 tu kita anggap dia sebagai normal. Sebab tu kadang-kadang pun kita nak tengok juga dia punya simptom, ada tak ada masalah pernafasan. Setengah orang sebab contoh 60 dia dah ada masalah pernafasan. Yang ini sebenarnya pun tak normal. Ada orang sebab contoh 60 dia okey lagi, dia boleh berlari dan sebagainya, terutama atlet. Dikatakan mempunyai degupan jantung yang rendah sebab dia dah fit. Mungkin 60, 70 saja. Yang itu sebab dia dah fit. Bagi kita sebab contoh, kita bila kita berlari dia akan naik. Kadang-kadang melebihi 100. Itu masih normal sebab bila kita berhenti melakukan aktiviti fizikal, dia akan turun balik ke julat yang normal. Yang itu normal. Yang tak normal sebab contoh orang yang ada masalah thyroid yang ditanya tadi, dia punya degupan jantung lebih daripada 100 dan tak pernah turun. Itu yang bahaya dia. Yang itu kena buat pemeriksaan dan rawatan. Saya harap menjawab. Zahra Suhaib, Waalaikumsalam. Amy, Alhamdulillah. Clear Kuala Lumpur. Rahimah Noh Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simptom susah nak bernapas tu, adakah sama dengan orang asma? Ya, kita bezakan antara orang asma dengan orang yang mempunyai masalah jantung yang kita sebut sebagai kegagalan jantung. Jadi untuk orang yang asma ni, masalah dia adalah bermula daripada paru-paru. Sementara masalah kegagalan jantung ni berpunca daripada jantung itu sendiri. Jadi orang yang ada asma, selain daripada dia susah nafas, disebabkan dia tidak dapat memasukkan oksigen di dalam paru-paru dan menukarkan antara oksigen dan karbohidrat, disebabkan mungkin saluran paru-paru dia yang kita sebutkan sebagai bronkus itu dia sudah mengecut. Sebab tu orang yang ada asma dia akan berbunyi. Bila tarik nafas dia akan bunyi. Itu macam banyak kadang-kadang orang cakap tu macam suara macam kita belai kucing bunyi. Macam itu kan, halus je. Selalunya kadang-kadang kita nak bezakan juga mungkin setakat kahak saja. Sebab tu kadang-kadang minta selalunya yang itu dia agak kasar sikit. Kadang-kadang kita minta dia batuk. Cuba batuk dulu. Bila dia batuk, kita dengar balik, bunyi tu dah tak ada. Itu kemungkinan terlalu banyak kahak. Selalunya orang tua yang biasa isap rokok, kita panggil chronic bronchitis. Ada masalah macam itu. Tetapi kalau untuk yang asma, dia ada masalah dia. Pertama sekali, bronkus dia akan mengecut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada lendir banyak di situ. Jadi kombinasi dua tu, itu akan menyebabkan dia akan susah bernafas. Dan bila dia tarik nafas, dia akan berbunyi. Sementara orang yang ada masalah jantung dia sendiri, kita tengok nadi dia rendah. Tekanan darah dia pun rendah. Yang ini kita sebut secara mudah kegagalan jantung. Sementara yang tadi adalah asma. Saya harap menjawab soalan. Okey, Syaril Kelang Town. Waalaikumsalam. Muhammad Yusof, adakah masalah angin juga menyebabkan rasa berdebar-debar? Masalah angin dan berdebar ni saya perhatikan selalunya berlaku pada orang yang mengalami masalah anxiety disorder dan panic attack. Yang selalu dia akan rasa perut dia, tiba-tiba rasa perut dia macam berangin, tak selesa, kadang-kadang sikit ada reflux. Lepas tu dia rasa macam tak menentu, jantung rasa macam melaju, lepas tu rasa susah bernafas, rasa macam nak mati. Ini mesti minta maaf, saya perkataan saya ni untuk menggambarkan keadaan sebenar. Rasa nak mati, tak selesa, lepas tu pergi hospital, doktor buat pemeriksaan ECG, semua normal. Lepas tu tak lama kemudian dia akan rasa okey. Saya nak bawa cerita satu di mana satu kes dulu, saya masih ingat lagi kes tu sebab saya masa tu saya bekerja 24 jam di sebuah klinik. Jadi lebih kurang pukul 3 pagi tu ada seorang datang, kata dia, doktor, saya ni sebenarnya mewakili suami. Dia kata, ya, suami puan di mana? Suami saya ada dalam kereta. Saya tanya, kenapa ada dalam kereta? Tak, malam tadi dalam pukul 12 tu dia dah rasa tak selesa. Lepas tu dia berlarutan sampai 2:30 pagi, dia rasa macam dia nak mati, dia rasa macam ada serangan sakit jantung. Jadi saya bawakan dia ke hospital. Jadi dalam pertengahan perjalanan ke hospital tu dia nampak klinik doktor ni, nampak pula kereta doktor pula kat depan tu. Jadi kami pun singgah. Sebab memang suami saya ni biasa dengan doktor, dia cakap begitu. Jadi suami saya pun singgah. Bila singgah,
rasa sakit dada tadi tu, rasa susah nafas tu dia terus hilang. Itu saya nak tunjukkan bagaimana reassurance, bagaimana kalau kita dapat reassure, dapat memujuk, dapat memberikan kepastian bahawa sebenarnya tak ada apa-apa, dia akan baik sendiri. Dia rasa macam dah cakap tu dah okey dah. Sekarang ni dia tengah baring dekat dalam kereta, dia dah kata dia tak payah masuk dah, dia dah okey dah. Jadi itu cerita dia. Dan juga saya dapat juga kes ada seorang gadis berusia dalam 21 tahun dibawa oleh abang dia, kakak dia ke klinik dengan kita panggil hyperventilation. Dia nampak gini. Jadi tangan semua dia dah keras dah tak boleh nak tegakkan, hyperventilation. Ini pun disebabkan oleh masalah anxiety, mungkin panic attack, yang itu kena reassurance. Sebab tak ada masalah yang berlaku, cuma buat masalah dia anxiety. Jadi kena orang cakap pujuk dia, calm down dia. Kadang-kadang kita bagi plastik, tapi kadang orang bila letak plastik lagi dia macam rasa tak susah bernafas. Sebenarnya plastik tu tujuan dia ada pengkumpulan karbon dioksida masuk balik dalam dia punya sistem tubuh dia, jadi dapat mengurangkan dia punya kekejangan pada tangan tu. Tapi setengah orang bila letak lagi dia tak confident, dia nak apa, dia masih tak selesa. Kadang-kadang saya bagi choice sama ada nak pergi hospital untuk pemeriksaan lanjut atau tak. Tapi selalunya kalau betul-betul orang macam ni, selalu saya cakap jangan terlalu ramai, seorang saja yang jaga, lama-lama dia akan hilang sendiri. Itu saya dapat menjawab soalan. Muhammad Nurawi Harun, terima kasih tuan. Syahrul Nizam Jimat, Waalaikumsalam, betulkah yang saya ada terbaca melalui surat khabar dengan mencabut bulu dalam hidung memberi kesan pada jantung? Adakah terdapat sensor di dalam hidung yang berkaitan rapat dengan jantung? Adakah jika seringkali gastrik di tengah malam memberi petanda penyakit kegagalan jantung? Pertama sekali mencabut bulu dalam ni kadang-kadang dia menyebabkan rasa sakit. Tapi dia kawasan tu kena faham, situ banyak dia punya saluran darah sebenarnya. Jadi infection boleh berlaku bila masa saja, sebab contoh kita mengorek hidung sampai terluka, ataupun mungkin kita cabut hidung dengan keadaan yang tidak berhati-hati, mungkin lepas kita cabut tu dia ada rongga di liang bulu tu, lepas tu kuman masuk di situ dan sebagainya. Berhati-hati sebab dia sangat dekat dengan kita punya sinus, nasal sinus dan juga sinus yang lain, dan hampir pula kepada otak kita, yang itu yang bahaya. Jadi mungkin juga boleh berkaitan dengan jantung, rasa sakit, kita berdebar. Itu yang saya tahu setakat ini. Yang ada sensor tu mungkin juga sebab sensor ni saya tahu ada di kita punya leher. Kita ada carotid artery di situ. Dekat situ kita ada panggil sensor. Yang mana kalau kita massage kat situ, kawasan tu kita massage, dia menyebabkan jantung kita menjadi perlahan denyupan dia. Yang ini yang kita panggil dia bradycardia. Jadi sebab tu kadang bila kita massage akan menyebabkan ada beban jantung akan menjadi rendah dan membahaya juga kerana kita boleh pitam, boleh pingsan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok sebagai contoh orang kungfu dulu kan, dia ada teknik-teknik acupuncture dan sebagainya. Mungkin dia ada sensor dekat situ. Bila kita bagi stimulation dekat situ, kemungkinan jantung dia tiba-tiba berhenti, dia mungkin pitam dan sebagainya. Saya tak tahu sebab saya tak mengaji tentang acupuncture. Tapi yang saya belajar memang di kawasan leher ni, di kawasan carotid artery ni, dia ada sensor pada jantung, menyebabkan jantung menjadi perlahan apabila kita menggosok kawasan tu. Soalan yang seterusnya, adakah jika sering gastrik di tengah malam memberi petanda penyakit kegagalan jantung? Yang ini tidak. Saya bimbang lah, ada dua je. Kalau betul-betul gastrik, saya cadangkan tuan buat pemeriksaan OGDS, skop, tengok dalam tu, ada tak? Kalau tak ada masalah, mungkin disebabkan oleh GERD saja. Dan GERD ni selalunya kebanyakannya berkaitan dengan anxiety disorder dan juga panic attack. Jadi kalau tanya saya bagaimana nak merawat GERD dia tu di kalangan orang yang anxiety disorder dan panic attack ni, pada saya kena rawat anxiety disorder dulu dan panic attack dulu. Sebab dia yang sebenarnya menyebabkan GERD tu. Jadi bila dia dah tenang, dia tahu sebenarnya apa yang berlaku pada dia sebenarnya hanya untuk sementara.
hanya adalah serangan panic attack je, dia tenang, insyaAllah GERD dia akan hilang. Tetapi bagi orang yang tak dapat lagi kontrol perasaan dia, sebab tu kadang-kadang doktor bagi Gelapsil lah, Gaviscon lah, tujuannya bila kita makan dia akan menjadi suatu assurance. Dia nak sesuatu, bila makan dia akan rasa tenang, okey aku dah makan ubat, dia hilang. Kadang-kadang dia berfungsi, kadang-kadang dia tak berkekat mana dia bila makan tu dia akan rasa tenang. Pada saya lah. Kalau dia lepas makan tu rasa tenang, okey, dia akan hilang. Tapi kalau makan juga dia masih lagi ragu-ragu, boleh ke ini serangan sakit jantung ke dan sebagainya. Itu masalah dia. Yang itu kena buat pemeriksaan lanjut ya. Okey, Firmax Syida Rahmat. Terima kasih kerana berkongsi. Ning Aniza, terima kasih berkongsi. Yang ni saya tak dapat baca lah tulisan Jepun ni. 120-80. Itu nombor bacaan yang purata. Ami Olive House, adakah kekurangan kalsium dan vitamin B menjejaskan fungsi jantung ya doktor? Ya, mungkin. Tetapi itu selalunya bukan, kau kata tu bukan punca utama dia. Bukan macam mungkin, tetapi bukan punca utama. Mungkin kita lihat di kalangan orang yang mengalami masalah kebuluran, tak dapat makan makanan yang berkhasiat, bernutrisi, mungkin dia mengalami ini. Di sekarang ni dalam keadaan moden ni, kita mungkin juga mengalami masalah mikronutrien apabila pemakanan kita segera, contoh ataupun roti-roti yang tak ada sayur, yang tak ada zat lagi, vitamin mineral tak ada, itu mungkin dia akan menjejaskan jantung dan juga seluruh tubuh kita. Okey. Syahrul Nizam Jimat, adakah ubat penahan sakit seperti Akoxia memberi kesan kepada jantung? Painkiller ni tuan, dia boleh memberi kesan kepada tubuh kita, terutama buah pinggang, hati dan juga jantung. Sebab tu kalau nak ambil, memang dikatakan dia kurang berbanding dengan contoh ibuprofen ataupun berbanding dengan diclofenac. Tetapi untuk jangka masa yang panjang, dia masih lagi memberi kesan yang sama. Yang jangka pendek, berbanding dengan kemudaratan tu, dia kurang sikit lah. Tetapi sebab contoh, makan selalu, sikit badan, asyik makan benda yang sama je, berkemungkinan dia akan mengalami masalah bukan sahaja jantung tetapi hati dan juga ginjal. Jadi sebab tu kena ambil bila perlu saja. Dan ambil jangan waktu yang panjang. Kena dapat pemeriksaan doktor. Kerana datang doktor akan buat pemeriksaan darah untuk melihat fungsi jantung, fungsi ginjal ataupun mungkin fungsi hati. Puan Nur Hayati, Assalamualaikum doktor. Saya ada pacemaker didiagnosis sick sinus syndrome. Okey, sick sinus syndrome. Menarik ni. Adakah ia juga saya kata salurannya okey, cuma elektrik jantung saja yang bermasalah. Sebelum bawah 50 tak ada apa-apa simptom. Okey yang ini disebut sebagai sick elektrik yang paling mudah lah kita. Saluran dia tu daripada apa yang kita sebut sebagai dia kita macam ada penjana elektrik daripada penjana elektrik tu dia akan masuk ke satu lagi pencawang yang kecil di satu daerah. Daripada pencawang yang kecil tu barulah dia pergi ke rumah-rumah. Jadi masalah puan ni ialah masalah pencawang dia tu yang utama tu. Dia mengalami masalah. Jadi bila dia tak mengeluarkan elektrik dengan kadar yang sekata, dia bukan sekata juga.
Ya, saya minta maaf atas masalah teknikal ni. Nampaknya di Johor Bahru ni line tak berapa bagus. Mungkin disebabkan oleh hujan yang lebat tadi. Jadi kita bincangkan tadi masalah tadi apa yang dikatakan sick sinus syndrome. Maksud dia pengaliran elektrik dalam jantung tu kadang-kadang dia tidak sekata, mungkin perlahan, menyebabkan degupan jantung tu menjadi perlahan. Jadi jika degupan jantung tu perlahan dan memberikan simptom sebagai contoh susah bernafas, macam saya cakap tadi lah, patutnya kita berjalan dia akan meningkat tetapi masih lagi rendah. Jadi kemungkinan doktor akan membuat pembedahan dan masukkan apa yang kita sebut sebagai pacemaker di dalam tu. Jadi tujuan dia untuk meninggikan degupan jantung supaya seorang itu boleh melakukan rutin seharian dengan lebih baik. Itu tujuan dia. Okay, kita tengok lagi soalan-soalan yang lain. Okey, ada okey okey. Ran Ibrahim, minta maaf Puan Ran, memang ada masalah teknikal. Puan Masjan, saya minta maaf. Puan Nana Hairil pun saya minta maaf. Ija Hashim, Hairatih, saya minta maaf sebab ada masalah teknikal. Aimi KL dah okey, alhamdulillah. Nur Azam Muhammad Nur pun dah okey. Saya cuba mencari balik jika ada soalan-soalan yang mungkin dapat dijawab dalam masa lebih kurang 10 minit ni. Ada soalan-soalan lain. Saya nak cerita tentang barah tetapi banyak rupanya soalan-soalan yang berkaitan dengan jantung ni. Terutama mereka yang muda ataupun mempunyai ibu bapa yang mempunyai masalah jantung yang mana doktor tidak menerangkan dengan lebih lanjut. Mungkin kita boleh discuss dalam kat sini supaya kita lebih faham. Okey. Ada soalan lain? Banyak tadi. Okey, Muhammad Aslam Mutalib. Salam doktor, kawan saya ada sakit-sakit di bahagian jantung. Di sebelah jantung. Okey, dia baru buat ECG dari klinik kesihatan dan tak ada masalah. Cuma masalah itu masih sama. Dia buat stress test tapi tak ada di situ. Dia nak buat stress test tapi tak ada di situ. Jadi mana patut dia refer? Jadi kalau seseorang tu sebagai contoh dia mengalami sakit jantung, kita cadangkan membuat pemeriksaan ECG. Dari situ kita melihatlah mungkin ada perubahan elektrik dekat situ. Jantung akan menunjukkanlah ada perubahan. Tetapi dia ada dua jenis. Sama ada yang kita sebut sebagai resting ECG, maksud dia kita duduk, kita baring saja, doktor akan membuat ECG. Yang itu kadang-kadang dia tidak menunjukkan apa-apa. Kadang dia tengok macam normal saja. Tetapi apabila dia melakukan stress test, apa dia stress test? Dia juga ada wire di dada tetapi dia berlari. Dia ada beberapa stage tu. Mungkin sampai stage 4, stage 5. Bila dia berlari, jantung dia lebih berdegup dengan lebih laju, di situlah nampak perubahan yang lebih nyata. Bagi setengah orang yang sudah mengalami serangan sakit jantung yang teruk, major heart attack, memang masa resting pun dah nampak. Tetapi bagi mereka yang mungkin minor heart attack, kadang-kadang dia dah tak nampak lagi dah. Itu bergantung pada orang. Okey. Jadi kat mana nak buat? Kena pergi jumpa hospital lah. Dekat hospital doktor akan buat ECG dan juga mungkin mengambil akan membuat beberapa lain sebagai contoh pemeriksaan darah untuk melihat mungkin ada tanda-tanda serangan sakit jantung berdasarkan pemeriksaan darah. Ya. Okey, kita tengok lagi kalau ada soalan-soalan. Puan Zanaria Abdul Rahman. Assalamualaikum doktor, saya dapat peluang selepas saya mengambil produk oleh Faus. Alhamdulillah. Yati Yat rasa pening, rasa kepala berpusing-pusing bila berjenjit dan pandang ke bawah, pandang ke atas. Juga bila baring, pusingkan kepala ke kanan ke kiri, pusing berpindah-pindah mata. Yang ini disebabkan oleh kita panggil vertigo. Jadi dalam kita punya telinga ni, dia ada saluran telinga kita ni, kemudian kita ada gegendang. Belakang gegendang tu dia ada vestibular apparatus yang di situ dia menjaga keseimbangan badan kita. Di dalam tu ada bendalih, cecair yang agak orang cakap tu sedikit tetapi very significant. Bila dia tersumbat, terlalu pekat dan sebagainya,
dia menyebabkan dia bila kita buat pergerakan contoh menoleh begini, sepatutnya kita rasa tak pening, tetapi disebabkan oleh pengaliran benalir itu perlahan. Macam kita nak buat rumah kan, kita ada satu mau cakap tu ada satu pembaris tu yang mengukur sama ada dia betul-betul tegak ke tak tu kan, ada air dekat situ. Jadi yang membuat rumah dia faham, bila nampak tegak tu okey, yang ni tembok ni tegak. Kadang-kadang bila sengit, dia nampak lah ada sengit, kena betulkan. Di dalam telinga kita lebih kurang begitu. Jadi bila kita membuat perubahan kepala, posisi, maksud saya perubahan posisi kepala atau perubahan posisi badan kita, daripada duduk kita bangun, daripada baring kita duduk, ataupun kita berpusing saja, kanan tengok kanan, tengok kiri, dia dah berpening, kemungkinan yang itu kita sebut sebagai vertigo. Yang ini kena buat pemeriksaan dengan pakar ELT. Sebab kadang-kadang membahaya, sebab bila kita bawa kereta, kadang-kadang bila kita masuk lorong kan, kita terpaksa melihat sebelah kanan, tengok kanan tu jalan tu free ke tak, barulah kita nak masuk. Jadi tuan-tuan bayangkan kita tengah mandu, kita pusing sebelah kanan ni, kita dah pening. Kalau kita bawa kereta tak apa, kalau kita bawa sebagai contoh motosikal, kita nak tengok sebelah kanan, kita dah pening. Saya bimbang, jatuh dan mengalami kemalangan. Itu sebab tu kena buat pemeriksaan. Anak Adam, doktor, bahaya tak dada kiri saya kena? Anak Adam, doktor, bahaya tak dada kiri saya kerap rasa berat, lenguh, badan, sejak badan ni. Yang itu tak normal puan. Kena buat pemeriksaan. Kalau normal, saya rasa kita pun dah menghampiri 1 jam. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya dah jawab. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, kita mungkin akan adakan lagi pada minggu depan pada waktu dan hari yang sama, hari Isnin lebih kurang pukul 9 suku sehingga 9.30. Kita membuat perkongsian pengetahuan dan juga pengalaman saya sebagai doktor selama 25 tahun. Selama sejam, mungkin pertanyaan-pertanyaan tu untuk dapat penilaian yang cepat, mungkin boleh bertanya di situ. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, siapa langgar pula? Aduh. Oi, macam mana kau bawa kereta? Ni langgar kereta aku dah ni. Aduh, cik. Aduh, minta maaf, cik. Tadi member WhatsApp tadi. Kalau tengah bawa kereta, jangan duk tengok phone, jangan duk tengok depan, mata tu tengok depan, faham tak? Cik, minta maaf, cik. Minta maaf sangat-sangat. Mana boleh macam ni, cik? Encik tak kenal lagi saya siapa. Jangan sampai saya saman, cik. Cik, macam ni, cik? Tak apa. Saya rasa kita settle sini sajalah. Saya pun mungkin tadi ada emergency break. So, tak apalah. Saya pun minta maaf lah. Betul, cik? Betul. Tak apa. Kita settle je. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Jumpa lagi.